Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawni wa fi'li wa niyati bihi
جهلي وحيرتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, apa khabar pagi ni? Diharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat sejahtera, sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kehadrat ilahi untuk pagi ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita seperti biasa, tuan-puan. Mohon ngaji untuk episod yang ke-334. Jadi saya harapkan anda dapat mendengar suara saya dengan baik. Saya harapkan audio kita pagi ini okey je, tuan-puan. Audio dan video. Dan Alhamdulillah tadi saya nampak komen Puan Nora. Apa ditulisnya tu, jangan buat hal lagi FB hari ni kan. Tergelak saya tadi, kan. Direct terus tak ada tapis-tapis dah. Jadi Alhamdulillah. So macam mana setakat hari ni, tuan-puan punya Facebook okey tak? Boleh baca tak komen kawan-kawan tu? Semalam kan ada isu kan, tak boleh baca komen. Ada yang rasa macam sorang-sorang, ada yang rasa macam-macam lah. Hari ni macam mana, tuan-puan? Boleh tak baca kawan-kawan punya komen tu? Alhamdulillah, sehat orang tua. Okey, boleh. Alhamdulillah. Maknanya dah okey lah tu. Hari ni nampak meriah, seronok. Okey. Kalau semalam rasa macam janggil no ya. Rasa macam sorang-sorang aja. Tak apalah. Jadi Alhamdulillah. Maknanya kita punya Facebook ni dah baik pulih lah kan. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni seperti biasa kita akan sambung bacaan kita. Tuan-puan boleh bersedia pada muka surat 583. Boleh tengok kat bawah ni. Kita akan sambung surah yang barulah untuk hari ni. Kita akan berhenti pada 587 insya-Allah. Dan saya boleh katakan di penghujung bacaan kita ni, maksudnya sebelum kita menghampiri kepada penamat lah kan. Memang ayat yang kita akan baca ni ayat yang pendek-pendek je sebenarnya. Cuma walaupun pendek, ada sebahagian tu yang macam berbelit sikit lah lidah tu. Itu saya tak boleh nafikan. Memang ada. Surahnya pendek je, ayatnya pendek-pendek kan. Dan bilangan ayatnya pun, jumlah ayatnya pun sikit je. Tapi nak menyebut tu ada sedikit kesukaran lah. Tuan-puan pun mungkin faham kan apa yang saya maksudkan ni. Jadi insyaAllah apa pun kita baca pelan-pelan, santai-santai sahaja. Dan kepada sahabat-sahabat yang belum share, bantu saya boleh? Bantu saya untuk sharekan dahulu live kita pagi ni. Semalam mungkin moody sikit kan. Semalam moody sebab Facebook problem, tak boleh baca komen kawan-kawan. Jadi hari ni disebabkan nak meraihkan kegembiraan Facebook dah elok ni. Tuan-puan kena share banyak-banyak. Boleh ke? Tak apa, sebagai nak menunjukkan rasa gembira tu. Boleh pula ya. Bukanlah kata tuan-puan tak gembira sebelum ni. Cumanya itulah. Semalam problem, jadi hari ni kita macam meraihkan lah. Meraihkan. So kena share banyak-banyak kan. Share banyak-banyak. Share lah kat Facebook ke kan. Share Facebook itu yang paling penting. Kemudian di WhatsApp ke, mana-mana lah tempat yang tuan-puan rasa boleh share, orang boleh tengok, boleh nampak dan ada tergerak, ada rasa tergerak untuk ikut, silakan. Mudah-mudahan adalah ganjaran pahala kan yang boleh tuan-puan dapat atas asbab kita berkongsi kebaikan, berkongsi ilmu. Baik.
Facebook kena puji selalu Ustaz. Itulah tu. Kalau tuan-puan nak tahu cerita di sebalik kan, dalam sepanjang saya mengendalikan live ni dengan sahabat-sahabat tim-tim yang lain, sebenarnya ada banyak cabaran. Bila kita buat live yang berkaitan dengan pendidikan Quran ni, saya pun tak pastilah kan. Tapi dia adalah sedikit gangguan dia. Dia ada isu copyright. Macam-macam lah. Maksudnya kalau saya dah habis live ni nanti kan, audio jadi mute. Orang tak boleh dengar. So ada proses-proses untuk kita nak menidakkan benda-benda tu. Seolah-olah kita buat konten yang tak bagus lah. Itulah bezanya. Sebab kita ni Facebook ni bernaung bukannya orang Islam kan. Macam tu, faham lah. Ni pun cakap ni pun risau juga ni. Mana dah tahu. Kok dema ada pula ahli penterjemah pula kan. Ada Semalam 144. Oh ya ke? Saya tak perasan. Okeylah. Hari ni insyaAllah kita harap kita punya live pagi ni berjalan dengan lancar. Tanpa buang masa tuan-puan, jom kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk kita niatkan pahala bacaan Al-Fatihah kita ini dan bacaan Quran kita sebentar lagi. Kita niatkan pada seluruh ahli keluarga kita yang telah tiada. Mudah-mudahan sampailah. Dan kita niatkan sahaja. Dan seterusnya niat untuk diri sendiri. Pastikan kita bersama pada pagi ini untuk mengaji ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah betulkan hati, betulkan niat. Kita mulakan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sama-sama kita beristighfar. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا
عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita pada pagi ini tuan-puan. Bacaan istighfar kita dan bacaan pembuka. Dan kita akan teruskan seperti biasa bacaan kita untuk hari ini. Kita akan sambung muka surat 583 tuan-puan. Muka surat 583 Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at muka surat 583. Kita akan mula daripada ayat pertama lah, InsyaAllah. Okay, dah sedia ke semua? Sekali lagi saya ingatkan, sama-sama kita betulkan niat kita dulu, InsyaAllah. Dan sambil tu semakkan juga bacaan saya. Kalau ada apa-apa kesilapan, boleh maklumkan. Seperti biasa di ruangan komen tu, InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, saya nak maklum juga ni, sebenarnya saya punya hidung ni tengah tak berapa baik ni sebenarnya ni. Macam saya sebut lah semalam saya selalu saya ada amalkan ubat tu, tapi ubat tu habis dan saya pergi kat kedai pun dia tak ada stok lagi. Jadi nak kena nunggulah. Jadi saya boleh kata dalam 4-5 hari, nak dekat seminggu, saya tak ambil ubat tu. Ubat ni lah, ubat rusdung tu. So hari ni saya dah rasa dah dia punya gatal-gatal hidung tu. Jadi kalau ada bunyi pelik-pelik sikit kat dengung tu kan, sebab hidung sumbat, saya minta maaf lah mungkin dia punya hasil tu kurang cantik sikit atas faktor hidung yang ada masalah ni lah. Lama dah tak kena tak apalah. Orang kata apa, macam pengajaran balik. So jom kita mulakan. Dah ready ke? Siapa yang belum share, tekan butang share macam biasa. Sengah-sengah pun janji on. Betul? Kita on je macam biasa kan. Okey lah. Mesti dengung tafkhim. Itulah, tak selesa lah. Tak selesa tu satu hal. InsyaAllah, insyaAllah. Doakanlah. Doakan ubat tu cepat orang kata apa, restock semula kan. Boleh pula habis. Aduh. Ustaz ada sedung ke? Okey, jom. Kita mulakan InsyaAllah. Tarik nafas, ready, fokus pada bacaan kita. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا
لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Ulang sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
حبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik, selesai bacaan kita tuan-puan. Jadi hari ni habis awal sikit kan, sebab ayat dia pendek-pendek semua. Dan Alhamdulillah tuan-puan pun boleh ikut okey kan tempo tadi? Laju sangat ke? Takut saya tak perasan bagi tahulah tuan-puan kalau saya baca laju sangat ke. Alhamdulillah elok je suara ustaz. Alhamdulillah lah, boleh lah. Dengung-dengung tadi boleh buat lah. Okey lah. Baik, jadi untuk
bacaan kita setakat hari ni tak ada apalah yang orang kata apa rumit sangat. Jadi kita berhenti dulu di sini dan kita terus pergi pada kita punya sharing tajwid. Boleh tuan-puan? Kita pergi pada kita punya sharing tajwid. Okey, baik. Last hari tu kita berhenti pada muka surat 104. Jadi sahabat-sahabat yang ada, ini adalah sesi yang kedua. Okey. Dan kita akan sambung muka surat 104. Bukan bacaan ini bedah tajwid. Buat makluman sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti live Moh Ngaji ni, kita ada 2 slot lah setiap pagi. Kita akan dahulukan dengan bacaan semasa. Kita akan baca 5 muka surat lah, istiqamah 5 muka surat. Dan setakat ni bacaan kita berhenti pada muka surat tadi lah. Dah memang kita dah penghujung dah. Dan insyaAllah nanti habis je khatam nanti kita akan ulang balik daripada juzuk yang pertama. Baik, untuk slot yang kedua adalah slot sharing tajwid. Jadi slot sharing tajwid ni panjang lagi lah perjalanan kita. Ya. Sekarang ni muka surat 104, tuan-puan. Muka surat 104. Okey, dah ready dah? Untuk hari ni kita akan bedah 2 ayat sahaja. Ayat 164 dan ayat 165. Boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dulu dengan ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad. Baik. Di sini kita lihat ada huruf waw dari atas satu harakat. Ra yang berbaris hadapan kita kena tebalkan dia. Ra yang berbaris hadapan kita tebalkan dia dengan mengangkat pangkal lidah kita. Waru. Warusu. 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 Cuma hati-hati jangan sampai gulung lidah lah. Waru. Waru. Ataupun kita terlalu nak fokuskan sangat dia punya tebal tu, takut dia menjadi bunyi yang orang kata apa, berlebihan. Jadi hati-hati. Warusu. Baik, su pun sama satu harakat. Kemudian tanwin berjumpa dengan qaf, ikhfa haqiqi. Kat sini ikhfa haqiqi tafkhim. Okay, kita kena tebalkan. Tafkhim ni maksudnya kena tebal lah. Sebab apa? Sebab tanwin jumpa dengan qaf, yang mana qaf ni adalah terdiri daripada huruf isti'ala, huruf yang tebal, maka dengung turut tebal. Pastikan kita sembunyikan tanwin ini di sisi huruf qaf. Maknanya kita punya lidah ni dah standby dah nak sebut huruf qaf, iaitu pada bahagian pangkal lidah lah. Warusulan qa warusulan qad qa. Boleh? Huruf qaf kena tebal. Kemudian dal yang sukun, qalqalah sughra, lantunan yang kecil sahaja. Wa rusulan qad qasasna. Qad qa qad qa. Okey, sekadarnya sahaja. Sughra ni maksudnya kecil lah, ataupun lantunan yang agak lemah kalau nak dibandingkan dengan ciri atau kategori yang lain. Kita ada qalqalah kita ada qalqalah akbar, kita ada qalqalah kubra kan. Baik. Huruf qaf ni tebal juga, huruf sad pun sama tebal. Huruf sad baris atas, matikan sad yang kedua ni pun sama, matikan dalam keadaan tebal. Qasa sos qasasna qad qasasnahum. Baik, apa yang kita kena fokuskan ialah ketika menyebut huruf yang tebal ini, jangan kita memuncungkan bibir mulut. Okey. Baik, na ni mak asli 2 harakat. Hum, ha pada depan hu. Waktu ni muncunglah hu, kemudian matikan mim, jelaskan mim. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Inilah dia izhar syafawi. Hukum mim mati. Berjumpa dengan huruf ain. Kemudian la itu bacaan lin. Bacaan sukun. Huruf ya sukun. Sebelumnya baris
atas gitu. Alaika, alai. Bila kata lin ni maksudnya bacaan yang lunak, dia tidak ada kesukaran dalam kita nak melafazkannya. Untuk sifat lin ni, ya sukun sebelumnya baris atas dengan waw sukun sebelumnya baris atas. Itu dua je lah. Baik, huruf kaf baris atas ka. Untuk huruf kaf ni macam biasa tuan-puan, di dalam ni adalah kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah. Kepala huruf kaf. Dan kita sambung lagi di bawah ni, min qa. Sama juga macam tadi, ikhfa hakiki. Kita sembunyikan nun mati apabila bertemu qaf, dengung mesti dah tebal. Min qablu, min qablu. Ba sukun, qalqalah sughra sekali lagi. Qablu wa rusu, qablu wa rusu, qablu lu wa rusu. Ni 4 huruf ni semua satu harakat, kita jaga betul-betul. Boleh? Min qablu wa rusu, lu wa rusulallam. Idgham bila gunnah. IBL. Idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah pun betul jugalah nama dia. Wa rusulallam. Terus idgham, masukkan lam ke dalam huruf lam ni. Lallam. Wa rusulallam. Gitu. Baik. Mim mati jumpa dengan nun. Di sini izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Naqasushum. Okey. Untuk qaf yang mati, sepastinya akan ada lantunan. Dan pada masa yang sama, pastikan lantunan kita itu disertakan dengan sifat tebal. Pastikan lantunan ataupun qalqalah ini disertakan dengan sifat tebal. Dia seiringlah sekali. Lantun pun ya, tebal pun ya. Boleh? Lam naqasushum nauqa. 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 Cuma kawallah bibir mulut. Jangan memuncung. Bibir mulut akan bergerak. Itu sepastinya lah. Cuma dia tidak memuncung. Memuncung ni adalah satu perbuatan yang perlu dibuat. Perlu dibuat dan perlu diniatkan. Jadi tuan-puan jangan terlalu risau sangat kan. Nampak mulut bergerak. Muncung ke tu? Tidak. Muncung ni contoh macam ni. Naqo. Naqo. Ni saya yang pandu dia. Saya yang kontrol bibir saya. Naqo. Saya yang buat dia untuk jadi muncung. Maka kalau tuan-puan ada buat begitu, so elakkanlah. Cuma kalau kita buat naqa, naqasus, naqa, naqa, memang kita rasa bibir kita bergerak. Itu memang akan bergerak lah. Cuma ialah kita rasa takut tuan-puan terfikir kalau bergerak tu muncung. Sebenarnya tak. Mulut kita takkan statik lah. Bibir kita takkan statik kan. Baik. Faham maksud saya tadi? Kemudian sus. Ni muncung. Sebab baris depan kan. Su. Maknanya kita kawal perbuatan tu. Naqasus. Sus. Kemudian matikan pula lagi sekali huruf sad yang tebal juga. Jadi qaf tebal. Sad tebal. Sad yang mati ni pun tebal. Boleh. Seterusnya hum alaik. Mim mati jumpa ain izhar syafawi. Jelaskan. Jelaskan mim. Kemudian alaik. Lai ni kalau ikutkan bacaan lin kan. Bacaan lin. Alai. Tapi disebabkan kita berhenti pada huruf tunggal dan sebelumnya terdapat bacaan lin. Maka inilah baru kita sebut apa dia? Madlin. Madlin. Mlin. Madlin. Jadi kadar untuk madlin ni berapa harakat? Sepastinya 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh. Seterusnya wa kallamallahu Musa. Wa kallamallahu. Wa kallama. Ma ni nipis je. Kemudian kalimah Allah ni kena tebal. Kenapa tebal? Kalimah Allah ni perlu dibaca tebal kerana sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Wa kallamallahu Musa. Mu ma asli.
Sa mat asli. Musa. Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Baik, kaf mati ni syiddah mahmus. Okey. Huruf yang tertahan suara dan terlepas nafas. Jadi tahan suara dulu. Tak. Okey, sejurus lepas tu lepaskan nafas. Takli, takli, takli. Kenapa kita kena fokus dua sifat ni tuan-puan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil bunyi yang bertepatan lah. Tidak ada bunyi kebocoran, tak ada bunyi angin yang berlebihan. Takli, takli. Boleh? Taklima. Okey. Baik. Li ni hukum mat asli lah. Macam biasa kan. Ma ni tanwin. Man bila kita waqaf, dia akan berubah menjadi mad iwad. Nama hukum lah. Bila bacaan tu berubah menjadi dua harakat dengan hukum ma'iwad ni. Takli ma dua harakat sahaja. Boleh? Tuan-tuan dan puan. Baik. Habis ayat 164. Kita sambung lagi satu ayat insya-Allah. Baik, ra yang bersabdu ni, sabdu pada ra ni dia akan berfungsi kalau kita wasal lah, kalau kita sambung daripada kalimah sebelum dia. Taklimar, taklimar. Nampak? Baru masuk, baru wujudkan sabdu yang ada tu pada ra tu kan. Tapi kalau kita berhenti tadi, taklima, berhenti kat sini. Jadi waktu kita nak ibtidak kat sini, nak mulakan, maka ra ni tidak perlu dibaca lagi lah. Kita terus mulakan dengan ra berbaris hadapan sahaja. Jadi kat sini tak adalah istilah kita kata ra bersabdu ni, ra ni ada dua pada asalnya. Satu mati, satu hidup. Tidak. Huraiannya bukan begitulah kat sini kat sini sabdu ra, sabdu yang ada pada ra ni adalah sabdu yang disebabkan idgham. Okey, idgham. Dan kalau kita tengok hukum kat situ pun tadi, kalau tanwin jumpa dengan ra ni, apa hukum dia? Idgham bila gunnah kan, nun mati, atau tanwin lah, biasa disebut tanwin yang mana dalamnya ada nun mati bertemu dengan ra. Bertemu dengan ra. Okey, baik. Rusulam, tanwin jumpa mim. Tanwin jumpa mim ni IBG. Idgham bi gunnah kamilah. Maksudnya kita masukkan tanwin ke dalam mim ini beserta dengung yang sempurna. Okey, dengung yang sempurna, dan proses masuk tu pun dalam orang kata apa, masuk dengan proses yang sempurna. Rusulam mubashirina. Boleh ya, tuan-tuan? Baik, mubashi, huruf shin bersabdu, pastikan kita buat betul lah. Bunyikan, hadirkan unsur sabdu tu, mubashi. Mubashiri, ra baris bawah nipis. Ra baris bawah nipis, mak asli. Nawamunzirina, nun mati jumpa dengan zal, ikhfa hakiki, IKH. Sembunyikan nun mati tu. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Itulah maksud ikhfa. Sembunyikan nun di sisi huruf zal. Huruf zal ni di mana tuan-puan? Hujung lidah dikeluarkan dan ditekan pada gigi sebelah atas. Wa munzi. Dia jangan waktu kita dengung tu dah keluar hujung lidah. Wa munzi. Tu dah jadi ala-ala idgham lah tu. Jadi hati-hati. Kita standby je.
Hujung lidah di belakang gigi tu sebelum nak keluar, sebelum nak all out untuk menyebut huruf zal. Wa munziri wa mu wa mun dan secara tak langsung kita akan dapati bunyi dengung yang kita hasilkan tu tadi, bunyi yang nipis. Sebab apa nipis? Sebab huruf zal itu sendiri terdiri daripada huruf istifal, huruf-huruf yang nipis. Boleh tuan-puan? Wa munzirina, ri ni mak asli 2 harakat. Na li alla, la mak asli juga 2 harakat. Li alla yakuna, ku ni mak asli. Na yakuna linnasi, linnasi. Baik, lam baris bawah macam biasa. Kemudian terus dengung pada nun bersabdu ni. Lin linna, linna. Wajibul gunnah. Kemudian na ni mak asli. Okey, kita dengungkan nun bersabdu tu Linnasi, si, alallahi, alallahi. Kalimah Allah ni kena tebal. Sebab apa tebal ni? Sebab sebelumnya baris atas, ala, alallahi. Ha baris bawahi, ha baris depan hu, kan? Hu ni ha pedas tengah kerongkong disempitkan. Hujja, hujja, hujja. Jim yang bersabdu macam biasa. Hujja. Okay, ta yang kita tengok ni dia tanwin sebenarnya. Tun. Hujjatun. First, bila dia tanwin pada depan, muncung mestilah berlaku. Muncung bibir. Hujjatun. Cuma tun ni tadi, tanwin ta ni jumpa dengan huruf ba, maka berlakulah iqlab kat sini. Iqlab, kan? Tanwin jumpa ba. Jadi untuk iqlab ni cara bacanya ialah dengan kita menutup bibir mulut kita dalam keadaan bersahaja. Biasa dengar kan saya sebut gitu. Maknanya tutup bibir macam biasa. Cuma tidak ada tekanan seperti kita menyebut seperti kita membunyikan pada hukum ni lah, macam kat atas ni kan. Cuba tengok kat sini. Kat sini kita tutup sempurna ni. Rusulammu. Itu atas kawalan kita. Rusulam mubashirina. Kalau yang di bawah, kalau saya buat sama macam atas, dia akan jadi hujjatum, hujjatum. Orang yang mendengar mungkinlah rasa macam tak perasan sangat. Tapi kita yang buat ni, kita tahu apa kadar yang kita buat pada dengung ni tadi. Jadi bila kata bersahaja, sepastinya tak samalah dengan atas ni. Tak sama. Kalau atas ni lam, kalau kat sini tum, dia agak lebih ringan. Itu kata melemahkan pegangan antara dua bibir tu. Boleh? Jadi kalau kita baca tu, hujjatum ba'dar rusul. Cuba hati-hati, jangan kita, yalah, tuan-puan mungkin faham apa yang saya sebut ni. Sebab saya kata jangan tutup bibir secara kuat, ataupun kita kata itulah bahasa yang kita selalu guna tu. Tutup bibir bersahaja. Jangan kita pula faham bersahaja ni maknanya sampai mengabaikan dengung. Maknanya kita tak bawa bunyi itu ke hidung. Itu pun antara ralat jugalah. Contohnya macam mana? Hujjatun, hujjatun ba'dar rusul. Saya ulang sekali lagi. Tuan-puan pun boleh dengar macam pelik. Hujjatun, hujjatun ba'dar rusul.
bermakna saya tak membawa bunyi itu ke hidung. Jadi kita kena faham hukum iqlab ni, ciri khas dia iaitu sifat gunnah tu lah. Gunnah tu mesti kekal. Dalam kadar yang 2 harakat kita bisa selalu sebut tu kan. Jadi pastikan dengung ke hidung tu pastikan ada bunyi. Cuma dia perlukan pengawalan. Hujjatun ba'da rusul. InsyaAllah dapatlah bunyi tu. Kan, kalau buat ala kadar je hala balai, hujjatun ba'da rusul. Dengar pun rasa tak puas tu. Okay. Rapat bibir, jangan tekan, bawa suara ke hidung. Tu je point dia. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan tuliskan. Boleh? Tutup bibir bersahaja dan bawa suara ke hidung. Hujjatun ba'da rusul. Itu sahaja. Wallahu alam. Disebut sebagai itbaq syafatain. Menutup 2 bibirmu mulut. Tutup mulut ke ustaz? Ya. Hujjatun. Tutup. Hujjatun. Tapi tutup dalam keadaan tu sentuh je. Macam tu. Tutup. Dia bukan dia tanpa tekanan. Macam kat atas ni dia dengan tekanan. Rusulam mubashirin. Kan? Hujjatum ba'da rusul. Tutup mulut bersahaja, bawa dengung ke hidung. Bawa suara dengung dengung ni dia saut, dia suara. Suara dengung ni dia lalu daripada buka ni dia pergi ke hidung. Yang penting bawa ke hidung tu supaya adanya unsur gunnah. Okey, jelas kot tuan-tuan puan-puan? Dia macam botol tuan-tuan, botol kita pergi air kan. Kan penutup botol tu, kalau kita tutup rapat, kita akan masuk dia, kita akan pusing sampai dia ketat. Itu maknanya tutup. Tapi kalau kata tutup bersahaja ni, just letak je. Letak. Tapi dia masih lagi dalam definisi menutup. Faham tak? Dia masih lagi tutup. Cuma tutup tu macam bagaimana keadaan dia tu. Dia ditutup dalam keadaan yang bagaimana. Saya tak pastilah kena ataupun tidak analogi ni kan. Tapi begitulah. Tuan-puan nak reka macam-macam analogi lain pun tak ada masalah kan. Cuma saya bagi tadi penutup tu je lah. Botol tadi. Kalau ikutkan banyak lagi kan. Nak keluarkan idea. So, tak apalah. Dah boleh faham. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Ba'darru. Okey, kat sini alif lam syamsiyah. ALS. Alif lam syamsiyah. Ba'darru. Ra yang berbaris hadapan sepastinya tebal. Walaupun dia bersabdu, tebal. Sabdu, tebal. Kan? Ba'darru. Ba'darrusul. Boleh nah? Ra bari depan ru, sin bari depan su, matikan lam, ni sukun arid, sukun mendatang Asalnya rusuli, so matikan dia ba'da rusul. Last sekali lam ni kita bawa pada makhraj dia lah. Rusul. Hujung lidah dinaik ataupun ditekan pada langit sebelah atas tu, langit keras. Rusul. Itu sahaja. Baik. Dan ni yang terakhir ke? Betul. Baik, seterusnya wakana. Ka ni mat asli. Nun bari atas na. Kalimah Allah kena baca tebal. Kenapa kalimah Allah tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Wakana Allahu. Wakana.
Wa kana Allahu. Pastikan nun tu tidak terikut tebal lah. Kan? Yang tebal ni pada lam je. Pada lam lafzul jalalah. Pada kalimah Allah. Jadi na tu steady lagi. Wa kana. Nallahu. Kalau kita terbawa sekali nun tu tebal, itu yang jadi begini. Wa kana Allah. Wa kana. Dia bunyi no. Kita nak bunyi apa? Bunyi na. Wa kana. Wa kana. Wa kana Allah. Wa kana Allah. Jadi ada beza tu. Walaupun sedikit, ada beza dia. Okay, boleh nah. Azizan. Hu azizi ni asli dua harakat. Zan. Tanwin jumpa dengan ha izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat pada tanwin tu sendiri. Azizan ha. Huruf ha. Kita kena sebut dia. Ni, pastikan tengah kerongkong kita ni, kita sempitkan dia. Ha. Kita rasa ada unsur penyempitan tu. Azizan ha. Azizan hakima. Azizan hakima. Ki ni asli dua harakat. Kemudian man. Tanwin ni bila kita berhenti man kan asalnya. Tapi bila berhenti jadi dua harakat lah. Ma'iwat. Hakiman hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Boleh? Habis dah tuan-puan. Kita berhenti hari ni setakat 165. Boleh ke? Clear semua? Semua jelas setakat ni? Baik, Alhamdulillah. So, kalau semua boleh follow, boleh terima. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Apapun kita balikkan semua ini kepada Allah SWT, kerana apa yang saya kongsikan, apa yang tuan-puan terima tu semua atas qadarullah, takdir Allah. Allah yang tentukan. Saya nak cakap gini, Allah yang tentukan. Apa yang tuan-puan terima, setakat apa yang tuan-puan faham, Allah juga tentukan. Semua atas izin Allah. Jadi sebab tu kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selesai kita punya sharing tajwid. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi bersama untuk pagi ini. Dan kita berhenti dulu sekejap untuk paparan ini. Dan saya nak ajak anda semua sekali lagi tuan-puan, minggu hadapan untuk program percuma kita, insya-Allah. Saya nak jemput anda untuk satu webinar percuma khas buat anda, iaitu webinar Indahkan Suaramu. Indahkan Suaramu. Sebelum ni memang kita pernah buat, tapi kita buat terus dalam bentuk seminar kan. Cuma kali ni kita buat dalam bentuk webinar percuma dulu. Nak nampakkan kepada anda semua, tuan-tuan perempuan yang khususnya yang bersama saya pada pagi ini, kita nak nampakkan apa itu seni ilmu tarannum ni sebenarnya. Kan? Ada orang macam dia abaikan langsung. Ada orang macam dia sekadar suka je, tapi dia tak minat untuk mencuba. Ada orang dia memang minat dan nak tahu. Jadi kepada anda yang macam nak tahu, nak explore lebih jauh lagi kan. Dan saya terus terang, saya cakap, saya kena bagi tahu betul-betul, saya bukan ahli dalam ilmu tarannum ni sebenarnya. Kalau tuan-puan nak belajar tarannum yang betul-betul, tuan-puan kena pergi berguru dengan orang yang memang betul-betul ahli lah, orang yang dalam bidang kan. Macam saya ni kira celuk-celuk aje lah kan. Berapa peratus saya letak tu? 1%. Kalau kata ilmu tarannum yang saya ada adalah 1 daripada 100. Kan? Memang tak banyak pun. Gitu-gitu je. Jadi dalam webinar Indahkan Suaramu ni nanti, saya hanya akan sharekan kepada anda tentang
pengenalan bagi ilmu Taranum ni. Ilmu Taranum ni sebenarnya apa? Kan? Datangnya daripada mana? Kemudian adakah semua jenis lagu kita boleh apply pada bacaan Quran ni? Kemudian kita akan lihat pula apa hukum-hukum, apa hukum bertaranum dari orang kata apa, daripada sisi pandangan ulama. Jadi insyaAllah dalam webinar ni nanti saya akan kongsikan apa yang saya sebutkan tadi. Tuan-puan boleh tekan link. Tuan-puan boleh tekan link. Tak terbaca komen tu. Suara tak indah. Tak apa. Dia macam ni tuan-puan, saya nak bagi tahulah khusus ni yang sedang mendengar ni. Bila kita meletakkan satu seni suara dalam pembacaan Quran kita, dia kat situ dia ada satu, orang tak apa, dia ada satu rasa yang kita tak boleh nak gambar kepada orang tau. Tapi nak kata asyiknya, rasa seronoknya bila baca Quran ni, kalau kita orang kata apa, kita bawa sedikit elemen tu. Itu pun nak huruf ain. Elemen huruf i. Kalau kita bawa elemen taranum ni, kita akan rasa lebih orang kata apa, bersemangat untuk baca Quran. Dan mungkin ada yang kata suara tak indah. Kan, suara tak indah, ustaz, suara tak sedap. Okey. Benda ni dia, konsep dia sama macam melukis tuan-puan. Sama macam melukis. Okey, syarat untuk melukis apa dia? Kena ada kertas ataupun apa sahaja yang boleh menggantikan kertas kan. Maksudnya benda yang boleh dilakarkan dan wujud benda yang kita nak lakarkan tu kan. Kemudian kena ada pensel ataupun pen dan orang tak apa seumpamanya lah. Jadi kalau saya minta semua ni yang sedang menonton ni, ada berapa, 190 orang nanti kan, yang sedang menonton ni, kalau saya minta tuan-puan lukis kereta sekarang, tuan-puan boleh lukis tak? Confirm tuan-puan boleh lukis. Semua boleh lukis. Semua boleh lukis, tak ada masalah. Buat kereta. Tapi apa yang beza? Hasil daripada lukisan tu nanti, contohlah ada 90 orang, 90 punya lukisan tu, apa yang berbeza antara 90 lukisan ni? Okey, ada yang retanya panjang sikit, ada yang reta nampak macam bumbung. Jadi, kalau kita berbalik kepada asal tadi, arahan tadi, lukis kereta, kita boleh lukis benda tu. Cuma beza dia cantik tak cantik je. Betul tak? Jadi dia ada beberapa kategori. Kalau orang yang memang gifted, yang orang dapat anugerah daripada Allah SWT, memang ada bakat melukis, maka lukisannya akan lebih cantik. Cara dia melukis tu ada kaedah dia tu cantik, gifted. Dah tambah pula dengan dia belajar. Kan? Ada orang, dia memang tak ada bakat melukis, tapi dia belajar teknik melukis. So sepastinya lukisan orang yang belajar ni tadi, walaupun dia bukan orang yang dianugerahkan, bukan gifted lah, tapi sebabkan dia belajar, maka lukisannya akan lebih cantik daripada orang yang belum belajar ni tadi. Kan, cuma nak banding dengan orang yang memang gifted, yang dah memang ada seni tu, memang tak boleh nak banding lah kan. Jadi sama juga dengan ilmu suara ni. Sebenarnya semua orang boleh buat. Betul tak? Semua orang boleh buat. Kalau saya minta tuan-puan nyanyi lagu Negaraku, semua boleh nyanyi. Betul tak? Tapi cara kita, melodi kita, pitching kita tu, kat situ je lah. Kalau terganggu pun sikit kat situ je. Tapi tone untuk, ataupun kita kata melodi lagu Negaraku tu mesti nampak juga. Mesti kita akan perasan juga. Oh, walaupun bunyinya macam tak kena kan. Negaraku, kan? Sepatutnya negaraku. Dia adalah susunan melodi dia. Ini kita starting pun. Negaraku, tanah tumpah. Kan? Bunyi terbuka, tertutup, terkincuk semua ada. Jadi kalau ada sedikit teknik, kita touch up sikit, insyaAllah okey. So samalah ilmu taranum ni. Kan? Jadi janganlah rasa sedih. Kata suara tak indah ke. Kita cuba, boleh? Cuba. Saya pun tidaklah pandai nol tuan-puan. Kan? Saya pun tak adalah reti mana.
Jadi yang ada 1% yang saya sebut tadi itulah pun yang boleh nak dikongsikan pada tuan-puan. Apa pun jom follow je. Ni webinar ni pun santai-santai je, percuma je tuan-puan. InsyaAllah ada modul, kita ada bagi modul ringkas je. Kalau ikutkan modul lebih kurang je macam yang sebelum ni, siapa pernah join kan. Itu je lah. Saya tak baca komen lagi. Apa cerita tu? Tadi cerita pasal rater kan. Bila Ustaz, ni. Dia punya detail ni ada kat skrin. Boleh nak? Nanti Ustaz dengar kita bawa Taranum pensan. Tak ada lah. Kalau benar pensan pun tuan-puan kena kejut balik. Macam kereta mainan, bentuk berbeza. Lama tak melukis Ustaz. Lama tak melukis ni maksudnya pandai melukis lah ni. Bacaan Taranum dapat melatih turun naik nada suara, boleh membantu melancarkan bacaan. Melukis pun tak ada bakat. Lukis gambar lembu. Cikgu lukisan saya boleh tanya, awak lukis ayam ke? Aduh. Ini peristiwa sedih ni. Lembu nampak macam ayam Tak apa. No comment. Kalau lembu nampak macam ayam itu dah lain lah. Itu dah ilmu lain. Okay. Ilmu di sebalik mata. Okay. Bila kita belajar. Hujan lebat kalau saya Taranum. Masya Allah. Lagu negaraku Ustaz. Belajar guna piano. Do, re, mi. Bagus juga. Kalau nak belajar note dengan keyboard ke piano ke kan, boleh. Itu lagi bagus lah. Okey lah. So link ada di ruangan komen tu puan. Cuba tengok lagi sekali kat link tu. Saya kalau boleh nak lah ramai-ramai join kan. Seronok lah sikit. Tengok kan apa lagunya ada. Lagu Hindustan boleh ke Ustaz bawa lagu tu. Lagu Janan-Janam tu boleh ke bubuh kat Al-Fatihah Ustaz. Itu nanti kita bincang minggu depan. Santai-santai je. Boleh ya? Dah join. Alhamdulillah. Siapa yang dah join mantap. InsyaAllah. Okeylah, itu sahaja tuan-puan. Puan Rohaya minat takut suara tak keluar. Tak apa. Kita try dulu. Cuba try test. InsyaAllah Ustaz jam berapa webinar ni? Hari apa? Dia punya detail tu kat skrin. Cuba tengok. Indahkan suaramu. Kita buat melalui Zoom. Okay, siaran langsung Zoom. Kemudian tarikh dia 22 September. Hari Khamis 9 malam. Boleh tengok kat situ. Bacaan tadi Ustaz bawa lagu apa ya? Tadi saya bawa lagu apa tuan-puan? Siapa tahu? Soalan daripada Puan Nazrina kita. Ni banyak juga yang handai-handai ni sebenarnya. Kadang awak malu pun ada sebenarnya. Tak layak nak ngajak program ni kalau ikut kan. Tapi tak apalah. Atas orang tak apa, atas asbab nak berkongsi tu insyaAllah. Kita buat je lah kan. Tiba-tiba menggelabah. Okay. Boleh je type apa-apa tuan-tuan. Kita nak habiskan live kita dah ni. Beberapa minit je lagi. Lagu Jiharkah. Lagu Rust. Rasa Bayati. Dia bila ada main rasa-rasa kat depan ni bahaya ni kan. Jiharkah slow. Masya Allah. Semua dahsyat-dahsyat lah ni. Semua pandai-pandai teka ni. Boleh sangat lah. Join indahkan suaramu ni. Kalau orang tak tahu mana reti nulis Jiharkah apa semua tu. Ros. Kan. Bayati. Kan. Alhamdulillah. Semoga Ustaz cepat sembuh. Thank you. Jiharkah Nahwan. Jiharkah. Alhamdulillah. Okey.
So dalam banyak jawapan ni ada satu je lah yang betul. Tadi tu lagu Nahwan tuan-puan. Kan? Tak apa. Ni Soba. Lagu Soba Okay. Tadi tu lagu Nahwan tuan-puan. Lagu Nahwan. So tak apa. Salah ke betul ke tak apa. Ini kita tembak je dulu hari ni kan. Nanti akan datang insyaAllah. Ada rezeki, ada masa belajar. Uh, kita akan belajar. Jaharkah paling popular. InsyaAllah. Nanti kita belajar lagu Jaharkah. Tuan-puan follow rapat izin ngaji. Nanti kita jumpa lah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih semua yang sudi hadir pagi ini. Minta maaf lah sembang-sembang sikit ujung-ujung ni kan. Siapa yang nak keluar the hair tu tak apalah. So saya nak buat sedikit penutup. Dan saya nak ingatkan sekali lagi untuk program ni percuma saja minggu depan. Tuan-puan boleh ajak geng-geng kawan-kawan ngaji, geng surau ke geng masjid, geng jiran tetangga ke, ikutlah geng-geng masak ke, geng-geng resepi ke apa-apa. Ajak kan demo untuk kita punya program Indahkan Suaramu ni. Boleh? Wallahu a'lam. Cuba Ustaz dendangkan balik. Amboi. Dendangkan apa tu? Dendang. Tu. Itu iklan mainan budak-budak dulu kat TV. Dulu kita pernah belajar dah. Dulu sebelum ni kita ada buat dah kursus, bukan kursus lah, macam seminar lah seminar macam bengkel lah, bengkel Taranum Nahwan. Tuan-puan kan saya ada bekalkan cewah, bukan bekalkan lah, saya ada bagi tuan-puan apa dia punya rumus kan. Indah suara dengan Quran. Ingat lagi tak? Siapa yang ada join? Tuan-puan buka balik ulangan tu kena tengok tu. Rumus untuk lagu Nahwan. Boleh ya? Lagu apa tadi? Tadi Nahwan. Okay. Siapa vote untuk next kita buka untuk Jiharkah? Ada tak yang nak join? Contohlah saya buka vote untuk Jiharkah. Jiharkah. Ataupun lagu Ajam. Ada orang nak join tak? Kita buat survey-survey dulu tengok macam mana. Kan? Ke tak ada? Jiharkah. Jiharkah kita tak pernah buat lagi kan? So nanti boleh je Ustaz. Ada 3 orang je ni. 3 orang tu kira tak jadi dah tu. Baik. Alhamdulillah. So tak apa. Apa pun kita bagi settle dulu untuk webinar Indahkan Suaramu ni pada minggu depan tuan-puan. Lock tarikh ni. Dan pastikan anda masuk dalam grup Telegram. Grup Telegram. Kat mana grup tu? Tuan-puan tengok kat ruangan komen tu ada link. Tuan-puan tekan, isi maklumat yang diminta tu. Maklumat yang diminta. Tunggu dalam beberapa saat. Nanti tuan-puan akan dimasukkan ke dalam grup Telegram secara automatik. Itu je caranya, mudah. Nampak tu? Kat komen tu ada link tu, tekan. Boleh? Alhamdulillah. Nanti kita buat Jiharkah insya-Allah. Ada rezeki doa kan? Kalau ada rezeki kita buat satu pertemuan khas untuk Jiharkah. Boleh kita tengok kawan-kawan buat demo sikit kan. Time tu lah nak orang tak apa nak nunjuk bakat yang Allah bagi tu. Nak polish. Okey dah, nak pukul 10 dah tuan-puan. Jom. Saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Jangan lupa tekan link tu. Saya harap saya dapat jumpa anda pada minggu depan. Khamis jam 9 malam. Betul kan? Minggu depan. Hari ini dah 15. Yes. Minggu depan. Ada seminggu lagi. Hari ini hari Khamis. So Khamis minggu hadapan. InsyaAllah. Bayarannya bila Ustaz? Tu nanti dulu kan. Kita survey-survey dulu. Yang ni kita bagi settle yang program
yang percuma dulu kan. Apa-apa nanti kita war-warkan. InsyaAllah itu saja. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini. Ada ibu ke Ustaz? Ibu biasa-biasa je. Kan? Untuk yang Khamis nanti kita akan bagi. Nanti tuan-puan print lah. Kita akan bagi dalam bentuk PDF. Minggu depan busy. Yeah. Siapa yang join Al-Waqi'ah minggu depan dah juga. Okay. Lepas tu saya nak maklumkan pada tuan-puan, siapa yang sebelum ni join Amito Gold dengan silver Amito Gold dengan silver, pastikan anda pastikan anda alert untuk setiap makluman yang kita beri dalam grup Telegram. Sebab kita ada kelas diskusi kita tak habis lagi. Ada 2 lagi. Okay. Pastikan anda tengok grup Telegram tersebut untuk dapatkan info lanjut berkaitan apa yang saya sebutkan ni lah. Itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dulu dengan doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan puan untuk kita punya pertemuan hari ni. So saya nak maklum, saya terlupa, patut nak kena sabut awal tadi. Untuk esok kita off dulu untuk moh ngaji, sebab esok adalah hari cuti umum lah hari Malaysia. So saya ucapkan selamat bercuti semua. Siapa yang balik kampung pun semua hati-hati, selamat sampai. Siapa yang keluar dengan anak kan, berjalan ke mana-mana ke, pergi mandi sungai ke apa ke, hati-hatilah. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan kita akan jumpa balik untuk moh ngaji ni pada hari Isnin minggu hadapan, insyaAllah. So esok off. Esok kita cuti untuk moh ngaji. Moh ngaji je cuti tuan-puan kan. Quran tuan-puan tu jalanlah macam biasa. Alright. So kita jumpa balik nanti hari Isnin. Clear ke? Itu sahaja. Jadi kalau esok kalau, sebab yelah ramai yang dah keluar kan. Kalau esok ada yang tanya-tanya mana link, tolonglah khabar kan. Kita cuti dulu off. Nanti kita buat memo kot. InsyaAllah kita akan buat memo ringkas untuk maklumkan untuk ketiadaan moh ngaji pada esok hari. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang tu daripada saya. Dan saya mohon maaf untuk segalanya. Sama-sama kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat yang kita perolehi sehingga hari ini. Dan alhamdulillah juga segala perkongsian pengisian yang kita terima ini kita boleh terima dengan baik. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga kita. Saya undur diri dulu tuan-puan. Selamat Hari Malaysia. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.
حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حبار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حبار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى وعمادي يوم المعاد نبينا طه المختار ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك